Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala musannif rahmatullahi alaihi wa nafa'allah bi ulumihi fid dharain amin. Ia juga harus tanggap terhadap berbagai maksiat, berbagai kemaksiatan yang lahir dan yang batin. Jadi ini sambungan pada al-faqratul ula, penyucian yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita masih lagi dalam fasal yang pertama bagi bab yang kedua, iaitu berkait dengan hakikat bab yang ketiga, bab hakikat tazkiyah. Di mana dalam bab ini ada 3 fasal. Fasal yang pertama iaitulah tathhirun nafs, penyucian jiwa daripada penyakit-penyakit jiwa. Ada 11 semua. Dan kita masih lagi berada dalam fasal inilah, fasal berkenaan dengan bagaimana untuk kita menyucikan jiwa. Ada 11 penyakit yang perlu kita sucikan daripada jiwa kita ataupun daripada hati kita. Jadi penyakit yang pertama, kita sekarang ini masih berada dalam penyakit yang pertama, iaitu penyucian daripada kufur dan juga cabang-cabang kekufuran. Kita telah pun membaca dalam kuliah kita yang lalu, yang dimaksudkan dengan penyucian jiwa daripada kekufuran ini serta cabang-cabangnya ini merangkumi penyucian daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita jatuh ke lembah kekufuran. Iaitu dengan diantaranya dengan kita mempertikaikan, menolak al-ma'lum min ad-din bil-darurah. Perkara yang menjadi teras dalam agama ini yang sedia diketahui, yang di mana sesiapa menafikannya dia menjadi kafir. Dan yang kedua, mengelak daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan 2 kalimah syahadah kita. Dan diikuti selepas itu menyucikan diri daripada nifaq. Termasuk dalam pengertian menyucikan diri daripada kekufuran juga adalah menyucikan diri daripada penyakit nifaq. Dia bahagikan kepada 2. Nifaq an-nazari ataupun al-i'tiqadi, dan yang keduanya adalah nifaq amali. Nifaq akidah, keyakinan. Yang keduanya adalah nifaq dari segi amalan ataupun amali. Itu boleh dilihat kembalilah dalam kuliah kita yang lalu, dan hari ini kita masuk kepada cabang kufur. Cabang kufur di antaranya iaitu maksiat, dosa dan juga maksiat dan bid'ah. Jadi kata dia, ia juga, yakni seorang Muslim itu juga dituntut untuk tanggap, harus semestinya menanggapi, yakni memahami, mengetahui berbagai kemaksiatan yang lahir, sama ada maksiat yang nampak ataupun maksiat yang batin, yang tersembunyi, maksiat hati. Jadi apa kaitan maksiat dengan kufur ni? Kerana maksiat ni adalah cabang kufur, cabang pada kekufuran, akarnya kufur, lalu melahirkan maksiat. Sebab itu iman pun ada dasar rukun iman, kemudian ada cabang-cabang iman. Jadi cabang-cabang iman adalah ketaatan
Jadi begitulah juga cabang-cabang kekufuran adalah maksiat. Jadi orang yang teguh imannya, dia akan meninggalkan dosa. Dia akan beramal dan juga dia akan meninggalkan dosa. Tapi orang yang lemah iman dia, tanda lemahnya iman, walaupun dalam hati itu masih telah ada keyakinan, tapi keyakinan itu tidak subur, maka tidak melahirkan seseorang yang beramal. Sebaliknya, masih ada lagi saki-baki ataupun kesan-kesan kekufuran, kerana imannya adalah iman yang lemah. Jadi sebab itu dia sebut di sini maksiat. Yang besar dan yang kecil. Yang ini sama ada dosa besar atau dosa yang kecil. Kerana seringkali ketaatan membawa ketaatan yang lain. Sedangkan kemaksiatan seringkali membawa kepada kemaksiatan yang lain. Jadi bila kita akan bawa kita kepada zikir selepas solat, doa selepas solat. Akan bawa kita kepada takutnya kita untuk melakukan maksiat kepada Allah. Kerana kita dibentengi di antara solat dengan solat. Selepas solat subuh nanti akan bertemu lagi solat zuhur. Kemudian selepas zuhur nanti beberapa jam pula akan bertemu lagi solat asar. Jadi itu menjadi benteng. Jadi dengan kita taat, akan bawa kita berketaatan yang lain. Tapi dengan kita melakukan maksiat, akan bawa kita kepada maksiat yang lain. Bila kita tidak jaga mata, maka akan bawa kepada contoh kalau kita nak kaitkan dengan zina. Bermula daripada pandangan mata, kita suka melihat perkara-perkara yang perempuan yang dilarang oleh syarak. Perempuan pula melihat lelaki dengan pandangan nafsu, akan bawa kepada pertemuan, kemudian akan bawa kepada muqaddimah zina dipanggil. Akhirnya, wal'iyazbillah, mungkin bawa kepada zina itu sendiri. Di antara maksiat yang harus lebih diwaspadai adalah kemaksiatan yang tidak terasa, seperti berbagai kemaksiatan hati dan lisan. Kerana seringkali manusia mendengki, yang makna berhasad pada orang lain, ujub terhadap diri sendiri, ujub ini kagum dengan diri sendiri atau sombong, merasakan diri hebat, merasakan diri besar. Dia semua ini ada dalam dirinya, namun tidak dia menyedarinya. Sebagaimana dia sering terjerumus dalam perbuatan ghibah. Ghibah iaitu mengumpat dan menggunjing, mengadu domba. Tetapi dia tidak menyedarinya. Jadi kita sering kali bila bersembang dengan kawan-kawan, lalu kita bersembang tentang kehormatan diri orang lain. Menyebut cacat celah orang lain, ataupun kita mengapi-apikan pemusuhan. Sebagaimana orang hari ini dalam media sosial berkongsi input-input yang mengapi-apikan perbalahan di antara parti, perbalahan di antara mazhab, perbalahan di antara ulama. Itu semua adalah adu domba yang kita tak perasan, tak merasai pun. Sebagaimana disebut oleh penulis. Itu semua satu perkara yang sangat berbahaya. Dan bahkan walaupun kita rasa remeh, tapi Allah Ta'ala tidak rasa remeh. Kalau tidak, pasti Allah tidak akan mengazab orang yang mengadu domba ini. Dalam kubur, di antara faktor manusia diseksa dalam kubur, belum lagi di akhirat, dalam kubur, belum hisab lagi pun. Dalam kubur pun telah diseksa. Di antaranya adalah orang yang mengadu domba. Apatah lagi mengadu domba di antara sesama Muslim. Ada yang sengaja dia potong video, cari video ustaz yang berceramah itu 1 jam, tapi sengaja dia cari kesalahan dekat dan kemudian dimainkan kesalahan itu. Semata-mata supaya orang benci.
membenci si ustaz yang dia mungkin tidak sesuai dengan aliran dia. Jadi sebab itu ini semua menunjukkan kepada unsur-unsur boleh panggil bayangan-bayangan kekufuran. Walau bukan kufur, bayangan-bayangan kekufuran dia panggil. Lemahnya iman dalam hati kita. Wal'ayazubillah. Kemudian ada perbezaan antara maksiat dan bid'ah. Orang yang bermaksiat mengetahui bahawa dia bermaksiat, sedangkan orang yang melakukan bid'ah meyakini bahawa dengan bid'ahnya tersebut dia berada dalam kebenaran dan lebih dekat kepada Allah ketimbang ini berbanding orang yang tidak melakukan bid'ah. Jadi sebab itu untuk mengelakkan bid'ah ini, kita hendaklah mempelajari agama sebagaimana orang dulu pelajari. Apa maksud orang dulu? Iaitu ulama-ulama salafus salih dan juga ulama yang muktabar. Jangan pelajari agama daripada guru-guru yang kita tidak ketahui latar belakangnya. Sebab itu, bila kita ingin pelajari sebagai ilmu teras, pelajarilah kitab-kitab yang dipelajari oleh ulama-ulama terdahulu. Adapun kitab-kitab moden, jadikan sebagai tambahan saja. Kalau selari dengan apa yang ditulis, apa yang disebut oleh kitab-kitab yang terdahulu yang muktabar, maka kita terima. Apa yang menyalahinya, kita mesti menolak. Jadi sebab itu pentingnya sumber ilmu untuk mengelak kita jatuh dalam bid'ah. Iaitu, dan kita dah sebut dah sebelum ni bahawa kalau khilaf tidak boleh timbul bid'ah. Kerana khilaf di antara imam mujtahid tidak ada bid'ah. Yang bid'ah ini perkara yang teras, yang jelas, percanggahan dengan Quran, dengan hadis ataupun dengan ijma' para ulama ataupun dengan fatwa para imam-imam mujtahidin. Ada perkara yang khilaf dan tidak boleh. Bila kita pegang dengan satu pandangan fuqaha, pandangan mujtahid, lalu di sana ada mujtahid yang lain yang berpandangan berbeza, maka yang perlu, yang berhak untuk kita ucapkan adalah saya meyakini bahawasanya pandangan yang saya pegang ini adalah pandangan yang paling benar. Adapun pandangan lain dari mujtahid yang lain yang berbeza dengan mujtahid yang menjadi pegangan saya ini, pandangan dia adalah benar. Jadi perbezaan di antara para ulama mujtahidin bukan di antara benar ataupun salah. Perbezaan di antara ulama mujtahidin adalah perbezaan di antara al-aswab was-sawab. Di antara yang benar dan yang paling benar, bukan di antara as-sawab al-khata'. Itu perlu kita fahami. Itu disebut oleh Al-Imam As-Suyuti dalam beberapa kitabnya. Bid'ah yang paling berbahaya adalah bid'ah akidah. Bid'ah amal, perbuatan yang telah disepakati kebid'ahannya oleh para mujtahid. Sedangkan bid'ah yang masih diperselisihkan kebid'ahannya oleh para mujtahid, maka permasalahannya harus dilihat secara proporsional. Ini perlu dibetulkan sikitlah terjemahan ni. Karena dalam kitab yang asal, dia tidak sebut bid'ah. Dalam terjemahan ni dia sebut, dia kata, sedangkan bid'ah yang masih diperselisihkan kebid'ahannya. Jadi kalau benda diperselisih, kita sebut tadi tak boleh sebut bid'ah. Tidak ada bid'ah yang diperselisihkan. Jadi sebab itu dalam kitab asalnya, pengarang menyebutkan, amma makhtalafa fihi, adapun apa, ini apa menunjuk bermasalah. Masalah yang diperselisihkan tentangnya a'immatul ijtihad, imam mujtahidin, fal amru fi wasi'un, maka dalam urusan tersebut wasi'un, terdapat keluasan. Mana keluasan bagi umat untuk beramal, untuk beramal, terdapat keluasan. Ya.
Jadi maknanya itu kita sebut tadi, maknanya mana-mana pandangan daripada imam mujtahidin yang dipegang, maka itu seolah-olah syariat nak memberi keluasan. Karena itu Umar bin Abdul Aziz, dia menyebutkan bahawa aku tidak gembira jika sekiranya imam-imam para mujtahidin tidak berkhilaf, kerana dia akan menyempitkan umat. Jadi dengan ada keluasan itu, maka memudahkan umat untuk beramal. Kerana di antara imam mujtahidin itu ada pandangan yang agak keras, kerana mengambil pendirian ikhtiyat, mengambil pendekatan ikhtiyat, dan ada pandangan yang agak longgar, kerana meraihkan al-yusr, ad-din yusr, meraihkan agama yang mana bersifat kemudahan. Tetapi seorang hamba harus bersikap hati-hati terhadap agamanya. Wal abdi an yahtat li dinih. Namun seorang hamba mesti bersikap hati-hati terhadap agamanya dengan bergerak mengikut dalil. Faiduru ma'ad dalil. Dengan bergerak mengikut dalil, ke mana sahaja dalil itu bergerak. Jika ia termasuk orang yang bisa mengetahui dalil. Jadi kalau kita mampu untuk mengetahui dalil, itulah yang terbaik. Tapi kalaulah kita tidak mampu, maka imam mujtahid kita itulah dalil. Jadi bagi orang awam, pandangan imam mujtahid itulah dalil. Bagi imam mujtahid, bagi fuqaha faqih, bagi ulama, maka dalilnya adalah Al-Quran hadis. Tapi bagi orang awam, pandangan imam mujtahid itulah dalil. Sebagai contohnya bagi imam mujtahid, bila dia mengeluarkan fatwa, bagi imam bila mengeluarkan fatwa, orang tanya apa dalilnya? Maka dalilnya Quran hadis. Tapi bagi orang awam, bila orang bertanya kepada dia, kenapa kamu bila menyentuh isteri kamu mengambil wuduk? Maka dia nak jawab di sudut Quran hadis, dia pun tak tahu. Maka penjelasan dia apa? Oh, saya bermazhab Syafi'i. Saya mengikut pandangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memfatwakan bila bersentuhan lelaki dan perempuan tanpa berlapik, batal wuduk. Itu dalil. Mana dalil dia adalah pandangan mujtahid. Apa buktinya? Karena Allah Ta'ala sendiri menyebutkan Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Jadilah masalah ini Allah Ta'ala suruh bertanya. Allah Ta'ala tidak suruh direct kita merujuk pada Al-Quran hadis. Sebaliknya Allah Ta'ala suruh bertanya kepada ahli berilmu. Maknanya kita boleh berpegang dengan jawapan daripada ahli zikri, ahli Quran, ahli ilmi. Kalau tak boleh berpegang, mesti Allah Ta'ala tak akan benarkan kita bertanya. Sebaliknya Allah Ta'ala akan suruh direct kita merujuk kepada Al-Quran juga hadis Nabi. Jadi menunjukkan bahawa bagi orang awam, pandangan ahli ilmu itu adalah dalil bagi dia. Jadi sebab itu, orang yang nak menjawab ini mesti orang berilmu. Ahli ilmu, ahli ijtihad. Kalau tidak, dia mesti bersifat wara'. Minta maaf, saya tidak cukup ilmu untuk memberi jawapan dalam masalah ini. Jadi begitulah disiplinnya. Disiplinnya. Jadi kerana itu menimba ilmu jangan sembarangan orang. Ini merujuk pada kitab, jangan sembarangan kitab. Rujuklah pada ilmu, orang yang berilmu, orang yang maknanya dalam pegangan kita ini mesti berpegang dengan pandangan para mujtahidin dan para fuqaha ataupun para asatizah yang boleh menyampaikan kepada kita dengan amanah
apa yang menjadi pegangan para imam mujtahidin. Bid'ah akidah sangat banyak dan mengakibatkan munculnya kelompok yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Kebanyakan bid'ah akidah diketahui oleh orang yang memiliki pengetahuan tentang Al-Quran dan Sunnah atau orang yang hidup di lingkungan ahli sunnah wal jamaah. Ya, sementara itu, berbagai bid'ah firqah-firqah yang muncul pada period awal jauh lebih rumit. Ya, pada period awal muncul firqah Murji'ah, Syiah, Khawarij dan Mu'tazilah. Inilah bid'ah, golongan bid'ah. Jangan kita membid'ahkan pula sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Ya, sama-sama ahli sunnah wal jamaah pun kerana perbezaan dalam furu' akidah, bukan perbezaan dalam usul akidah. Ya, lalu bid'ah di antara satu sama lain. Ya, jadi itu semua akan menyebabkan perpecahan di kalangan orang-orang yang dalam satu firqah yang sama, firqah Ahlussunnah wal Jamaah. Syiah mengambil sikap berlebih-lebihan tentang Ahlul Bait. Itu bid'ah. Dan mengangkat Ahlul Bait sehingga menjadi maksum. Sama seperti mana para Rasul. Itu jelas bercanggahan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kemudian membenci, mengajar orang lain, umat membenci para sahabat. Itu bid'ah. Syiah mengambil sikap berlebih-lebihan tentang Ahlul Bait. Khawarij menganut sikap warak yang bodoh dan berlebih-lebihan dalam agama Allah sehingga menimbulkan sifat cepat mengkafirkan, menentang Ahlul Haq dengan kebatilan dan berpegang teguh dengan keumuman nas dan ayat-ayat mutasyabihat tanpa merujuk kepada ayat muhkamat dan yang sudah dikhususkan. Itu sifat melampau dia panggil. Golongan Khawarij. Yang golongan Khawarij ini kalau tengoklah hadis, orang yang ahlul ibadat. Yang makna penampilannya itu mengikut sunnah. Rajin baca Quran, tapi kata Nabi SAW, dan tidak melepasi kerongkongnya. Jadi cepat mengkafirkan. Bahkan sanggup membunuh sesama golongan orang Islam bersama Muslim. Jadi sebab itu perlu berhati-hatilah. Kerana Khawarij ini dia boleh wujud dalam semua firqah. Dia boleh wujud dalam semua firqah. Jadi mana sifat melampau. Sedangkan golongan Mu'tazilah sangat berani dalam melakukan takwil. Makna melakukan tafsiran, mengubah mentafsirkan ayat Quran agar selari dengan akal. Bukan mentafsirkan akal selari dengan Quran, dengan nas. Iaitu Mu'tazilah. Sampai hari ini kita masih menyaksikan berbagai fenomena dari keempat macam bid'ah tersebut. Iaitu bid'ah Syiah, Murji'ah, Khawarij dan juga Mu'tazilah. Jadi hari ini pun ada golongan yang rasional, mementingkan rasional, sehingga akan mereka mendahulukan akal ke atas nas. Sampai hari ini kita masih menyaksikan berbagai fenomena dari keempat macam bid'ah tersebut dan tidak akan terselamat darinya dan dari hal-hal yang serupa. Kecuali orang-orang yang mendalam ilmunya dan berpegang teguh dengan pemahaman para imam yang mendalam ilmunya. Jadi sebab itu kita sebut tadi bahawa rujukan kita mesti imam-imam muktabar. Mesti imam-imam muktabar. Karya-karya yang dibaca oleh kita, yang dihadamkan, mesti oleh karya muktabar. Dan para asatizah yang menyampaikan hari ini, jadilah juru cakap kepada imam-imam mujtahid. Yang bukan banyak mengeluarkan pandangan-pandangan sendiri yang bila pandangan yang kita keluar itu
belum dalam keadaan belum matang ilmu. Banyak masalah yang kita jumpa. Jadi yang dimangsa itu adalah masyarakat awam. Jadi sebab itu rujuklah dalam masalah akidah sebagai contohnya. Rujuklah imam-imam yang mu'tabar. Dalam masalah fiqh pun sama, rujuklah imam yang mu'tabar. Imam Nawawi rahimahullah. Imam kalau mazhab Syafi'i begitulah, memang kita rujuk Imam Nawawi rahimahullah, kemudian kita rujuk kalau ke belakang lagi Imam Al-Khatib Syarbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, kemudian Imam Ibn Hajar Al-Haythami, Imam Ar-Ramli, dan juga mazhab-mazhab lain, maka rujuklah imam-imam muktabar dalam mazhab-mazhab yang lain. Kalau masalah akidah sebagai contohnya, kalau kita Asy'ariyah maka rujuklah ulama-ulama Asy'ariyah. Kemudian kalau Maturidiyah rujuk dalam Maturidiyah, ataupun kita cenderung pada pandangan salaf, maka rujuk salaf yang awal. Yang salaf yang awal. Bukan salaf yang kemudian, kerana salaf yang kemudian ni agak kontra. Dengan kontra dengan dari segi pandangan dia itu agak kontroversi. Dan kadang-kadang mirip pada Khawarij. Agak mirip pada Khawarij. Agak keras. Keras dipanggil dalam pertembungan dengan pihak lain. Itu pandangan-pandangannya agak kemudian pada hari ini. Jadi sebab itu pentingnya kita ni kembali pada pandangan Imam Mujtahidin. Wahai orang-orang yang berjalan pada jalan Allah, anda harus membebaskan diri dari semua macam bid'ah di samping menjauhi kekafiran, nifak dan kemaksiatan. Kerana sikap inilah yang akan membukakan pintu hidayah dan kurnia di hadapan Allah. Allah berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah, dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaan. Walladzina ihtadaw, orang-orang yang mencari petunjuk, ataupun orang-orang yang mementingkan petunjuk Allah, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka. Yang ini Allah akan sentiasa memberi taufik kepada mereka supaya mereka sentiasa berada di atas petunjuk. Dan Allah akan memberikan kepada mereka ketakwaan. Apabila manusia telah mensucikan dirinya dari karat-karat kekafiran, nifak, kemaksiatan dan bid'ah, maka hendaknya ia melanjutkan persucian dirinya dari sisa-sisa kemusyrikan yang zahirnya, yang tersembunyi. Jadi selepas ini akan masuk faqrah atsaniyah, iaitu fi syirki wa riya, yang menyucikan jiwa daripada syirik dan juga riya. Jadi demikianlah tuan-tuan dan puan rahmatullahi Allah Ta'ala sekalian. Di sana ada doa daripada Nabi SAW. Mudah-mudahan boleh kita baca untuk menjaga ketakwaan dalam hati kita. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, ati nafsi, kurniakanlah kepadaku taqwaha, ketakwaannya. Kurniakanlah kepada jiwaku ketakwaan. Wa zakkiha, sucikanlah jiwaku. Anta khairu man zakkaha, kerana engkaulah ya Allah yang sebaik-baik yang dapat menyucikannya. Anta waliyuha, engkaulah penjaganya. Wa maulaha, dan juga engkaulah jua tuannya. Dan kami ni hanyalah hamba-hambamu ya Allah, ciptaanmu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Jumpa lagi insya-Allah.